TV KPM. Didik TV KPM. Macam mana cara nak bina robot ni ya? Ada tayar. Dia rasa macam ni cara dia. Ha, betul lah ni. Masuk lagi sebelah lah. Ha, betul lah. Mesti robot ni boleh menang nanti. So, lah. Lah ni apa pula ni? Assalamualaikum. Hai Mira. Waalaikumsalam Cikgu Kamarul. Mira buat apa tu? Saya ni tengah nak bina robot, Cikgu. Robot yang hebat. Tapi macam salah je. Tak apa Mira, saya faham Mira dan pasukan sedikit sibuk minggu ini. Jadi sebagai mentor pasukan, saya telah siapkan satu model untuk Mira gunakan untuk sesi latihan kita hari ini. Wah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Kamarul. Saya ambil Cikgu. Silakan. Terima kasih Cikgu. Cikgu memang seorang ketua ataupun kapten pasukan yang terbaik. Kita kan satu pasukan. Ya, betul tu. Hai semua kepada anda yang sedang menonton. Apa khabar? Seperti biasa anda sedang menonton pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama saya Syamira Nazir dan juga Cikgu Kamarul. Tapi sebelum itu, ayo kita kenal dulu siapakah guru yang sangat hebat dan luas pengalamannya ni. Jom kita saksikan profil guru. Cikgu. Waalaikumsalam Mira, apa khabar? Saya khabar baik Cikgu. Bertemu kita lagi sekali Cikgu. Ya betul. Dan di mana pada hari ini, episod ini kita ingin fokuskan kepada tajuk kita iaitu kategori regular lower secondary. Wah, apa pula agaknya tu Cikgu kan? Tapi jangan risau, Cikgu Kamarul akan terangkan kepada anda. Cikgu, tadi kan Cikgu saya nak bina robot ni tapi salah lah pula Cikgu. Macam mana cara yang terbaik untuk bina robot? Tapi sebelum itu Cikgu, nanti dahulu memandangkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan COVID-19 ini. Jadi kami di Didik TV sangat menitik beratkan tentang aspek penjagaan SOP. Saya persilakan Cikgu Kamarul untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey, terima kasih Mira. Sama-sama, saya pun sama juga. Okey, Cikgu, berbalik kepada soalan saya tadi. Apa tu? Cara yang terbaik untuk membina robot yang hebat ataupun robot yang baik, bagaimana Cikgu? Kalau macam tu boleh saya kongsikan rahsia Mira dan mungkin pada murid-murid di luar sana. Rahsia? Rahsia sesebuah robot yang hebat berteraskan dua prinsip utama, iaitu misi dan stabil. Apa itu misi dan apa itu stabil, Mira? Misi ini adalah merujuk kepada sebelum sesebuah pasukan mereka robot tersebut, pasukan perlu mengetahui setiap aspek lita dan objek yang ada untuk kategori tersebut. Kerana ini akan memberi kesan kepada rekaan robot yang akan dibuat. Dan rekaan robot secara keseluruhan akan memberi kesan kepada markah yang kita akan terima, Mira. Saya bagi contoh. Sekiranya kategori kita tu memerlukan robot itu untuk mengangkat objek dan mengalihkannya ke sesuatu zon, jadi rekaan robot kita perlu berteraskan arm yang boleh mengangkat ataupun mengalih ke sebuah objek dengan lebih efisien. Dan untuk stabil pula, setiap rekaan robot itu perlu mematuhi beberapa parameters. Sebagai contohnya, kelajuan, jarak, konsistensi dan juga masa. Kerana ini akan memberi impak. Sebab kita hanya diberi masa yang sangat terhad. Sebagai contoh, untuk kategori regular secara umum, kita hanya diberi masa berapa lama, Mira? Berapa lama Cikgu? 2 minit sahaja. 2 minit. Jadi dalam tempoh 2 minit untuk menyelesaikan sebanyak mungkin misi, kita perlu tahu misi tersebut terlebih dahulu. Dan setelah itu baru kita mereka sebuah robot yang stabil, yang boleh mengatasi misi-misi yang ditawarkan untuk setiap kategori itu. Okey. Jadi ini akan menjadi satu rahsia, resepi kejayaan setiap pasukan untuk membina robot yang boleh memenangi pertandingan.
Wah, itu sebenarnya rahsia ataupun strategi dari Cikgu Kamaru. Cara nak bina robot yang hebat ada dua, iaitu misi dan juga stabil, Tak Cikgu. susah pun strategi Mira. Kita hanya perlu konsisten dan berdisiplin dalam mereka cipta robot kita. Baik, itu rahsianya. Jangan bagi tahu siapa-siapa. Shh, simpan tau. Kita nak berhenti berehat seketika, Cikgu. Okey, sila. Cakap pun berbisik-bisik ni. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama saya Mira dan juga Cikgu Kamarul. Saya Mira. Okey, Cikgu. Tadi kita dah bercerita tentang rahsianya bagaimana ingin membina robot tu, Cikgu. Seterusnya, Cikgu, apa yang Cikgu nak terangkan kepada mereka yang berada di rumah? Okey, baik. Jadi pada hari ini kita akan ulang kaji, kita akan meneliti semula tema untuk regular lower secondary iaitu park and charge. Jadi sebagaimana rahsia kejayaan yang saya kongsi pada Mira, kita perlu tahu misi terlebih dahulu. Betul. Jadi untuk mengetahui misi, kita kena meneliti peta dan objek yang berada di atas peta ataupun lita kita, ya Mira. Betul. Jadi temanya adalah park and charge. Ini berkaitan dengan tema utama WRO. Mira masih ingat tema utama kita? Masih ingat, Cikgu? Future Bots, The future of energy. Mira nak tahu tak, dalam perjalanan saya berjumpa Mira tadi, saya ternampak kereta hybrid. Mira tahu tak apa itu kereta hybrid? Wah, kereta hybrid ni, Cikgu, kereta ini digabungkan tenaga petroleum dan juga tenaga bateri, Cikgu. Ini satu usaha yang bagus untuk kita mencapai matlamat global, iaitu untuk mencari tenaga masa depan yang boleh diperbarui. Betul. Jadi saya terfikir macam mana kereta-kereta ni di-charge, ya? Mungkin ada satu kawasan yang khas, mungkin ada robot yang bantu charge kan? Jadi tema kita pada hari ini adalah berkena dengan keadaan yang berlaku di sekitar kita sekarang, iaitu park and charge. Jom Mira, kita lihat peta kita. Jom, Cikgu. Apa yang menarik perhatian Mira terhadap peta kita, Mira? Yang menarik perhatian saya tengokkan, Cikgu, kita punya lita kita ni, Cikgu, ada pelbagai warna dan juga ada pelbagai banyaklah, Cikgu, area-area ataupun kawasan-kawasan yang tertentu. Okey, jom kita lihat dengan lebih lanjut tentang peta kita, tentang lita kita. Jadi tapak permulaannya adalah start and finishing area di sini, tempat di mana kita letakkan robot kita untuk mula dan tamatkan misi kita. Dan seterusnya kita ada parking bay di sini, parking bay atau on exit line. Okey, seterusnya kita ada entrance lane di sini. Lepas tu kita ada start position on entrance lane, jalan yang digunakan. Baik. Lepas tu kita ada parking bay for electrical cars di sana. Okey, dan seterusnya kita ada construction fence or barrier yang berwarna hitam, kuning dan merah tu, Mira. Baik, Cikgu. Okey, dan seterusnya kita ada start position for cars in parking bay di sana, dan juga kita ada pillar position di hujung sana. Dan seterusnya kita ada parking bay for petrol cars pula, dan kita ada parking bay for hybrid cars juga, dan kita ada battery area. Battery area. Okey, sebagaimana kita tahu ada 3 jenis kenderaan, iaitu hybrid cars, Electric cars dan juga kereta petroleum car. petroleum car. Saya jawab dulu. Nampak, Ya. Cikgu? Saya faham dah tu. Kita kan nak ulang kaji hari ini. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada objek-objek yang ada di atas lita ni. Boleh, Mira? Okey, ada berapa objek kita yang kita boleh fokuskan pada hari ini? Saya tengok, Cikgu, objek kita, saya nampak kat sini, saya nampak kereta. Okey, saya pun nampak ada barrier dia, Cikgu. Ya, betul. Saya pun nampak ada tempat untuk charge. Ya, betul. Jadi, ini yang dimaksudkan tentang misi. Kita kena mengetahui dengan lebih lanjut tentang misi yang kita bakal jalankan dengan mengenal pasti kawasan-kawasan di atas lita dan objek yang berada di atas. Okey. Jadi, setelah kita mengenal pasti, sudah sampai masanya kita mereka satu robot yang boleh menyelesaikan sebanyak mungkin misi. Betul, Mira? Betul, Cikgu. Bagaimana pula dari segi pemakahannya? Okey, pemakahannya kita kena tahu misi. Kita ada 4 misi utama, Mira. Misi kita yang pertama adalah mengalihkan park car yang berwarna merah ke tempat
ataupun zon yang berwarna merah dengan tanpa barrier. Sebagaimana kita lihat ada tempat yang ada barrier merah ya. Jadi kita kena mengalihkan kereta berwarna merah ke tempat zon yang berwarna merah juga. Baik. Seterusnya kita kena memindahkan pakar hijau dan biru yang berada di dalam kotak. Hijau, Exit. hijau dan biru Baik. dan alihnya ke sini sebab dia dah habis charge. Jadi kita alihkan dia ke sini. Dan markah bagi kedua-duanya yang tadi untuk kereta berwarna merah adalah 10 dan kereta yang berwarna hijau pula adalah 8 markah untuk dua kereta iaitu hijau dan biru. Biru. 8 darab 2. 16 markah. Dan misi kita yang kedua adalah memindahkan waiting car ke tempat parkir yang sama warna. Kita ada banyak kereta tengah tunggu ni Mira. Biru ke kotak biru, merah ke kotak merah, hijau ke kotak hijau. Ya betul. Misi kita yang ketiga adalah meletakkan battery block ke tempat parking waiting car hijau dan diparkir. Dan dia mempunyai 6 markah kan cikgu? Ya betul, 6 markah dan kita ada 4 kereta Mira. Jadi 6 darab 4, 6, 12, 18, 24 markah betul. cikgu. Misi keempat adalah robot kita selamat kembali ke kotak permulaan setelah menyelesaikan misi dan itu akan diberikan 7 markah. Wow. Dan kita juga ada markah bonus. Yes. Sama seperti untuk kategori yang lain juga, iaitu barrier tidak terkeluar daripada kotaknya. Dia akan berikan 5 markah, 2 barrier, 10 markah. Dan apabila kita tidak pilar kita yang berwarna putih ni tidak terkeluar ataupun tidak jatuh dari kawasannya, juga akan diberikan 5 markah dan kita ada 3 pilar 15. Jadi markah keseluruhan kita adalah 130 markah. Okey cikgu, dari segi pemarkahan kita dah tahu 130 markah untuk markah penunjuk. Bagaimana pula untuk desain dan juga misi yang harus dilakukan oleh robot ni? Tapi sebelum itu Mira, kenapalah gajah tu lama dekat situ? Gajah ni cikgu mengawal lalu lintas trafik. Mira nak cuba gunakan gajah ni untuk melengkapkan misi. Cuba kita cuba. Boleh? Boleh paskan pada saya? Boleh cikgu, saya letakkan di sini. Di sini cikgu, silakan. Kita cuba ya. Silakan cikgu. Boleh ke gajah ni mengangkat kereta-kereta ni Mira? Boleh cikgu, besar tu. Alamak. Kita ada satu masalah lah Mira. Apa cikgu? Sebab robot yang dibina perlu mengikuti piawaian yang dah ditetapkan. Iaitu panjang, lebar dan tingginya tidak boleh melebihi 25 cm. Baik. Itulah peraturan utama. Jadi itu menjadi satu panduan bagi kita untuk tahu, robot kita tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil dan pada masa yang sama boleh melengkapkan misi-misi yang ada di kategori ini. Jadi gajah ni tak lepas lah cikgu. Tak boleh. Minta maaf ya. Terpaksalah saya ambil cikgu ya. Okey. Minta maaf Cik Gajah, terpaksa bawa awak pergi. Silakan cikgu. Jadi robot yang saya buat pada Mira ni boleh kita ulang kaji sikit? Boleh cikgu, silakan. Sebagaimana yang saya pernah sebut, program utama ataupun komponen utama bagi robot kita adalah controllernya iaitu Baik, EV3 yang paling penting sekali yang mengawal pergerakan robot. Okey, dan robot ini dipasang dengan 3 color sensor. 2 sensor di bahagian bawah untuk mengawal pergerakan robot ke kiri, ke kanan dan sebagainya dan 1 color sensor di atas untuk mengesan warna biru, warna merah dan juga warna hijau. Dan kita ada 2 large servo motor yang mengawal pergerakan tayar menggerakkan robot dan kita ada 2 medium servo motor untuk mengawal arm ataupun grabber bagi robot kita ni. Sangat menarik. Kita dah tahu dah tentang misi yang harus dilakukan oleh robot. Seterusnya, apakah langkah yang kita kena ada cikgu? Ya, nampaknya Mira dah tak sabar-sabar lagi Sudah semestinya. Mira nak menang NRC kan, Mira nak mewakili Malaysia ke WRO, betul? Betul. Okey, baik. Kita dah kenal pasti Lita. Kita dah kenal pasti macam mana dapatkan markah. Kita dah siapkan robot. Langkah seterusnya adalah kita perlu apa Mira? Kita perlu ada programming lah cikgu. Ya, betul. Jadi kita kena masukkan programming yang digunakan secara rasminya iaitu EV3 software. Kita kena pindahkan programming ke controller EV3 kita. Okey. Jadi untuk pengetahuan Mira dan murid-murid di luar sana, kita juga boleh menggunakan teknologi wireless ataupun Bluetooth untuk memindahkan data ke controller kita. Boleh Mira cuba buat. Saya di sini dan Mira cuba masukkan programming ke dalam EV3 controller di sini. Boleh cikgu. Cuba. Saya cuba. Saya cuba cikgu ya. Kita tak tahulah jadi ke tak. Tapi Saya dengar harap-harap Mira dan pasukan telah menyiapkan programmingnya Mira. Ya, sudah siap. Tapi mari kita uji terlebih dahulu cikgu. Ya, silakan. Okey. Baik cikgu. Cikgu kena letak terlebih dahulu saya kira. Okey. Okey. Saya cuba cikgu. Cikgu siap sedia di situ? Okey. Saya siap di sini. 1, 2, 3. Robot dah berbunyi lah cikgu, bergerak. Ya, itu adalah bunyi menunjukkan program telah berjaya dipindahkan ke dalam robot. Syabas Mira dan pasukan. Yeay, terbaik.
Baik cikgu, tepuk sikit cikgu untuk saya. Pasukan saya, terima kasih cikgu. Okey, kita dah tahu dah daripada segi programming ni cikgu. Itu adalah caranya. Maksudnya betul lah apa yang programming yang telah saya dan juga pasukan saya telah jalankan ini. Saya periksa tadi programming Mira dan pasukannya nampak gaya boleh menang kategori ini, Mira. Tapi nak tahu menang ke tidak, kita kena cuba test selepas ini. Boleh cikgu, tapi kan cikgu ini menggunakan wireless ataupun bluetooth kan cikgu. Saya ingin bertanya kepada cikgu, apakah kelemahannya apabila saya menggunakan bluetooth ini cikgu? Perlu saya ingatkan di sini, ketika kita berada dalam pertandingan secara fizikal, terdapat lebih daripada 20 pasukan, mungkin 30 pasukan yang bertanding dalam masa yang sama. Jadi mungkin akan berlaku gangguan daripada segi frekuensi dan mungkin kita akan dapat programming daripada pasukan lain dan boleh menjejaskan kita punya prestasi dalam kategori tersebut. Jadi, Bluetooth, teknologi wireless Bluetooth ini mempunyai kelebihan dan ada kekurangannya. Itu daripada segi kekurangannya lah kan cikgu. Tapi saya kira kelebihannya tetap juga ada. Yes. Baik. Kalau macam tu cikgu, saya punya programming ni nampaknya berhasil cikgu. Ya. Kita berhenti berehat seketika. Baik. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama Mira dan juga Cikgu Kamarul. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Di segmen terakhir ni Cikgu, kita ingin menguji robot kita bersama-sama. Tapi kalau uji sahaja tanpa ada masa ataupun timernya, macam mana kita nak tahu robot kita berjaya ke tidak? Dan di sebelah inilah ada timernya ataupun jam yang telah disediakan. Dan kepada murid-murid di rumah yang mungkin tertanya-tanya bagaimana cara untuk mereka mendapatkan jam ataupun timer ini, jangan risau, anda boleh terus saja pergi ke laman sesawang ataupun pautan sasbadi.sls.com/timer. Di situ anda boleh dapatkan juga timer yang sama. Baik cikgu, Saya, Mira. kita nak uji dah ke robot kita cikgu? Saya rasa gementar lah, Mira. Jangan gementar cikgu. Sebab kita pasti hanya menang. 2 minit, kita hanya ada 2 minit sahaja dan banyak misi yang kita perlu jalankan. Kita nak menangi pertandingan ni kan? Tapi tak apa. Jom kita sama-sama uji robot dan programming yang telah kita usahakan. Okey, Mira? Okey? Okey. Cikgu bersedia? Nanti dulu cikgu, bagi saya set timer dulu. Timer saya pun dah bersedia. Kita Saya buat kira cikgu. countdown. Okey. Okey. 1, 2, 3. Oh, nampaknya robot kita stabil lah, Mira. Programming yang Mira buat. Wah. Jadi kita akan pergi ke park cars yang berwarna merah. Okey, tanpa barrier, dan kita akan alihkan kereta tersebut ke mana, Mira? Ke pakaian berwarna merah cikgu. Ya, ke exit lane berwarna Ke pink. exit lane. Oh. Baik. Saya kira kita dah dapat berapa markah dah ni cikgu? Okey. Berjaya, Mira. Berjaya. Kita masih ada masa ke, Mira? Kita masih ada masa cikgu? Okey, baik. Teruskan dengan misi yang seterusnya. Seterusnya, kita akan pergi. Kereta yang berwarna biru. Okey. Bawa pergi ke exit lane. Adakah kita berjaya, Mira? Kita berjaya. Yes. Kita berjaya mendapatkan mata lagi. Baik. Kita masih ada masa lagi cikgu. Kita ambil kereta lagi. Okey. Kereta yang berwarna Kita merah. mengalihkan
kereta berwarna merah ke blok yang berwarna Merah. kawasan berwarna Merah. merah. Baik. Berjaya. Okey. Cikgu, kita kurang dari 30 saat. Okay, kita ada 20 saat, cikgu. Masih ada masa Mira? Ada. Mhm. Saya kira kemenangan milik kita kali ini, cikgu. Ya. Okey, cikgu. Siap sedia? Mhm. Okey. 4, 3, 2, 1. Ya. Baik. Nampaknya robot kita berjaya Mhm. mendapatkan beberapa mata dan melengkapkan beberapa misi. Syabas Mira dan pasukan. Terbaik, cikgu. Wah, robot kita nampaknya berjaya menyelesaikan misi ini. Tapi agak-agak berapakah markah yang kita berjaya perolehi, cikgu? Saya agak kagum dengan Mira dan pasukan berjaya menyiapkan robot dan programming ini sebegini. Okey, baik. Jadi pada hari ini jom kita tengok markah kita. Kita ada 10 markah Baik. di sini untuk kereta berwarna merah. Dan kita ada 1, 2, 3, 4 Empat. kereta yang dipakai di kawasan yang tersebut, iaitu sebanyak 32 markah. Di 32 mana setiap markah. satunya 8 markah. Ya. Dan kita juga mendapat markah bonus. Wah. Kita ada 3 pilar ataupun halangan yang tidak kita sentuh dan 2 barrier yang tidak kita sentuh. Dan kesemuanya ini memberi kita 10 markah dan 15 markah. Jadi secara keseluruhan boleh Mira congak. Saya kira saya dapat, cikgu. Kita berjaya perolehi 67 markah. Untuk ujian kali pertama, 67 markah merupakan markah yang merangsangkan bagi saya. Okey. Nampaknya, cikgu, saya dan pasukan saya berjaya untuk menyelesaikan misi ini walaupun markahnya tidak begitu orang kata penuh, tapi cikgu kata sebagai pertama kali ini sudah cukup terbaik. Jadi apakah hasil pembelajaran yang boleh cikgu Kamaru kongsikan kepada saya dan juga kawan-kawan di rumah? Hasil pembelajarannya yang boleh saya kongsikan di sini pada Mira dan juga pada murid adalah learning by making. Kita belajar melalui pembinaan robot. Making a robot. Kita belajar melalui kesilapan. Tidak ada pasukan ataupun robot yang masuk-masuk je terus boleh menang setiap kategori mereka. Kita akan selalu membuat kesilapan. Tapi bagaimanakah kita menggunakan kesilapan itu? Adakah kita bersedih? Tidak. Kita menggunakan kesilapan itu untuk menambah baik, memperbaiki robot kita, berkomunikasi dengan baik dengan sesama pasukan supaya setiap pusingan kita membuat satu penambahbaikan dan akhirnya mungkin menjadi titik tolak kita untuk berjaya memenangi kategori dalam pertandingan robotik kebangsaan. Ya, sangat terbaik ayat cikgu. Dan bila cikgu cakap macam tu, saya teringat satu pepatah mengatakan kalau kita lakukan kesilapan atau kesalahan bukan bererti sebuah kekalahan. Kita tidak, kita belajar dari kesilapan kita. Terinspirasi saya. Ya, saya pun terinspirasi dengan cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu Kamarul atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang menonton di rumah. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye. Assalamualaikum.